الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita bersama bagi menyambung pengajian daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan kita masih lagi pada bab yang menceritakan berkenaan dengan bab apa? Islah bainan nas. Babul islah bainan nas. Itu bab pada menyatakan mendamaikan kelebihan mendamaikan di antara kaum muslimin. Baik, kita berhenti pada hadis yang ketiga atau hadis yang keempat dia, hadis yang ketiga. Baik, jom kita baca. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما بعلوم مشايخنا بعلومكم في الدارين آمين. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب متفق عليه معنى يستودعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه ويسترفقه يسأله الرفق والمتألي الحالف. Baik. Makna hadis ini, dan saya akan terus huraikan, ambil daripada huraian Maulana Al-Syarih radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, kata dia, sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sauta khusumin bil bab. Sauta khusumin bil bab. Aliyatin. Cerita dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar sauta. Sauta maknanya suara. Khusumin. Khusumin maknanya pergaduhan. Bilbabi, di pintu. Pintu ni pintu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Aliyatin. Bilbabi aliyatin. Kuat suara dia tu. Aliyatin, kuat suara dia. Aswatuhum, kuat suara-suara mereka.
Faiza ahaduhuma, maka tiba-tiba salah seorang daripada dua orang yang bergaduh itu yastawdi'ul akhar, meminta untuk digugurkan kepada orang lain, ataupun diminta yastarfiqhu, minta dia apa? Yastarfiqhu ni maknanya minta dia jangan ganas sangat dengan dia ataupun berlemah lembut dengan dia. Wa huwa yaqul, sedangkan seorang lagi berkata, wallahi la af'al, demi Allah aku takkan buat, demi Allah aku takkan buat. Itu dia. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan Nabi berkata, ainal muta'alli 'ala Allah, mana orang yang bersumpah dengan nama Allah tadi, la yaf'al ma'ruf, bahawa dia tidak akan melakukan kebaikan. Faqala ana ya Rasulullah, maka kata lelaki itu, aku wahai Rasulullah. Falahu ayyu zalika ahab, maka bagi dia itu mana yang lebih disukai. Boleh? Nah. Nah. Okay, baik. Cerita dia, kalau ibu-ibu ayah faham tadi, ada orang dua bergaduh lah, berdekatan dengan Masjid Nabawi. Suara tinggi, tempik melolong. Ni biasalah, orang Arab memang macam tu. Sekali kalau dia bergaduh, suara tu boleh dengar sampai ke mana? Di kejauhan. Baik, seorang tu minta supaya apa? Allah, kesianlah kat aku sikit, itu. Minta kesian. Dan mintalah kurangkan sikit kadar hutang tadi sebab aku tak mampu. Boleh? Ada seorang cakap kat kawan dia. Orang lagi tempik, dia kata tak boleh. Dia cakap macam tu kuat-kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar saja benda pergaduhan tadi, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Ini boleh apa kita faham ni? Kita boleh faham bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah bagi kita. Untuk apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam pergi mendamaikan antara dua pihak. Laki tadi kata apa? Wallahi aku takkan buat. Itu dia laki tadi tu. Sampai bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, Rasulullah cakap simple je, soalannya. Siapa mana orang yang bersumpah bahawa dia takkan buat berkaitan dengan kebaikan tadi? Siapa yang sumpah kata dia takkan buat kebaikan tadi? Maka terus lelaki itu bila Rasulullah tertanya, kecut terus. Tu dia malu Allah terus. Iyalah, kan kita sebut perkara yang apa? Yang amat dituntut oleh syarak ni adalah kita menggugurkan sebahagian hutang. Ni kira payah sebenarnya tu. Kalau lagi payah kita halalkan hutang tu lagi payah. Tapi pahala dan ganjaran dia sangat-sangat besar. Boleh? Jadi kawan kita ni, dia kata, saya ni tak mampu bayar ni. Tambah-tambah musim PKP ni. Saya tak ada kerja. Boleh tak tanggung lepas PKP baru saya bayar? Wajib kita pada ketika tu menangguh bertembuh hutang, wajib. Kita kata, tak apalah, bayar nanti insya-Allah. Wajib kita tangguhkan sebab dia tak mampu. Jangan kita pandai-pandai pula pergi tambah riba pula. Boleh, tapi hang kena bayar bunga. Jangan. Bunga ni dosa besar. Tak ada satu dosa yang mana Allah Ta'ala dan Rasulnya jelas-jelas menyebut untuk memerangi pelaku dia, melainkan apa? Melainkan riba. Wa'azubillah. Jangan buat. Jangan buat. Benda tu nampak macam kaya, tapi itu akan apa? Menghilangkan keberkatan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan musnahkan, hapuskan riba.
dan akan memberi keberkatan pada sedekah. Boleh? Maka ditangguh. Dan baik, ditangguh. Baik. Kemudian kita kata apa? Kemudian dia apa? Kalau contoh kita sebut apa? Lagi baik, lagi akhlak tinggi adalah dia gugurkan sebahagian. Kita tanya ada berapa mampu bayar? Separuh bolehlah saya bayar. Tak apalah mail lah separuh tu. Orang yang satu lagi kira halal. Baki tu kira apa? Kira halal. Tu dipanggil apa? Apa ibrak dain. Bebaskan sikit daripada apa? Daripada sebahagian hutang. Itu apa? Bagus juga. Tapi lagi bagus, tak apalah dah payah musim-musim PKP ni halal lah. Tu dia. Tu lagi apa? Lagi bagus, pahala dia lebih begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Itu yang kisah yang disebutkan. Yang pertama adalah sebenarnya kelebihan kita apa? Kita berlemah lembut dengan saudara kita, dan kemudian kita menghalalkan sebahagian hutang dia. Dan yang ketiga adalah kalau ada di kalangan kaum muslimin yang sedang bergaduh, maka kita perlulah bersegera membantu untuk diperdamaikan antara kaum muslimin tadi. Habis hadis yang ketiga. Kita masuk kepada hadis yang keempat. Wa an Abi Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه. معنى حبسوا أمسكوه ليضيفوه. نعم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Mana awal hadis tadi? Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kata dia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu, sampai kepada baginda, bahwasanya Bani Amr bin Auf kana bainahum syarr. Ada pada kalangan kabilah Bani Amr bin Auf di antara mereka itu syarr. Syarr ni pergaduhan. Ada pergaduhan. Maka apa? Ya, akhlak Rasulullah. Bila ada pergaduhan saja, terus baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama bangun untuk apa? Untuk menyelesaikan
Maka kata Tok Guru, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin min ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun memperdamaikan di antara mereka, di antara unasin, beberapa orang daripada sahabatnya, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Okay, dalam riwayat yang lain disebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pergi ke sana pada waktu zuhur. Ni cerita dia. Ni dah disebutkan dalam syarah. Pergi ke sana pada waktu mana? Pada waktu zuhur. Fahubisa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sana. Fahubisa tu maknanya apa? Kalau kita terjemah hubisa ni dikurung lah. Kalimat hubisa maknanya dikurung. Tapi di sini maknanya tetap di sana. Tak balik-balik sampai waktu asar. Fahubisa Rasulullah, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana, liusliha bainahum, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaikan di antara mereka. Wahanatis salah, maka masuk waktu solat. Solat apa ni? Tadi kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar waktu zuhur, maka waktu yang masuk seterusnya adalah waktu asar. Ini disebutkan dalam syarahan ini. Baik. Kata dia, maka masuk waktu asar. Maka jaa Bilalun ila Abi Bakrin. Maka datang Bilal kepada Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, faqala, maka kata Bilal, wahai Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah tetap melakukan satu kerja yang tak dapat balik pada waktu asar ni. Wahanatus salah, dan masuk dah waktu salat. Fahallaka anta uman nas. Boleh tak jadi tok imam bagi orang bagi orang tu, anta uman. Boleh tak kau jadi tok imam bagi orang? Qala na'am in syi'ta. Kata Abu Bakar, na'am, baiklah, in syi'ta, jikalau engkau nak. Maknanya tahu aku jadi apa? Aku jadi tok imam. Okey. Maka faqama Bilal, maka Bilal pun aqama ni iqamat, iqamat mayang Allah akbar, boleh. Wa taqaddama Abu Bakrin fakabbara, maka melangkahlah ke depan oleh Abu Bakar, fakabbara, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengucapkan takbir. Allahu akbar. Nak mula mayang ni, nak mula mayang, boleh nak takbir, lepas tu Nabi betul apa? Sayyidina Abu Bakar mula apa? Mula semayang. Boleh? Wa kabbaran nas, dan orang-orang pun dah bertakbir dah. Masa takbir Allahu akbar, ikut Sayyidina Abu Bakar lah. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufuf. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berjalan di antara saf. Ni yamshi fi sufuf, berjalan di antara apa? Di antara saf. Kita kata boleh jadi kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daripada belakang, di saf belakang, masuk di celah-celah saf, masuk di celah-celah saf sampai ke saf yang depan. Yang ni disebutkan dalam syarahan. Hatta qama fil saffi ail awwali, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di saf yang pertama. Boleh? Baik. Fa akhadha an-nasu fi tasfiq, maka para sahabat mula tasfiq, tepuk. Boleh? Wa kana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan adalah Abu Bakar tidak la yaltafit, tidak berpaling dalam solat. Falamma aksaran nas, maka apabila sahabat yang lain banyak sangat duk pakat duk tepuk. Tadi mungkin satu orang aja duk tepuk. Ini semua pakat tepuk. Pakat tepuk. Pasal apa ni pakat tepuk ni? Sana masjid dah sat.
Okay, sorry. Makcik Jasri, Cik Leha dengar lagi? Dengar suara? Okay, sorry. Apa tahu kat mana ni? Kat mana tadi kita berhenti? Okay, baik. Kat mana? Tapak kan? Tepuk dia. Tepuk. Maka para sahabat pun tepuk dan Nabi Sayyidina Abu Bakar tak berpaling. Maka bila dah ramai orang tepuk, terus Sayyidina Abu Bakar berpaling. Dia pasal apa dia tepuk ni, dia berpaling. Berpaling, tiba-tiba nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya buat macam ni. Maknanya tetap teruskan sembahyang. Boleh? Farafa'a Abu Bakrin, maka Sayyidina Abu Bakar pun angkat tangan dia. Fahamidallah. Maksudnya apa dia? Bila Sayyidina Abu Bakar patah belakang, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan macam ni. Maksudnya alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar sebut alhamdulillah. Boleh? Sebab Nabi ada. Faraja'al qahtaran, maka Sayyidina Abu Bakar pun berundur ke belakang, wara'ahu, ke belakang, sehinggalah dia berdiri pada saf yang pertama. Boleh? Fataqaddama Rasulullah, maka Rasulullah SAW ke depan, solat masuk ke depan, fasalla linnas, maka Nabi SAW pun solat bersama dengan para sahabat. Falamma faragha, maka apabila selesai, aqbala 'alan nas, Nabi menghadap para sahabat. Faqala, wahai manusia, wahai orang, wahai sahabat, malakum hina nabakum fi syai'un fi salat akhadtum fi tasfiq. Pasal apa hampa bila berlaku suatu dalam solat, kalian mula tepuk tangan? Hanya saja tepuk tangan itu bagi orang perempuan. Maka barang siapa yang berlaku suatu dalam solatnya, itu berkenaan dengan tu imam ke sebagainya, urusan dalam jemaah ni, kata kalau orang lelaki sebut apa? Subhanallah. Falyaqul subhanallah. Kena sebut subhanallah. Fa innahu la yasma'uh. Maka semuanya tidaklah seseorang mendengarnya tatkala seorang berkata subhanallah, melainkan dia itu akan berpaling. Wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalli bin nas? Apa yang menghalang engkau untuk engkau kekal solat menjadi imam bagi orang? Tak kala aku isyaratkan kepada engkau untuk tetap. Nabi kan suruh tetap itu. Faqala Abu Bakrin, maka kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ma yanbaghi, tak sepatutnya Ibnu Abi Quhafah, maknanya tak sepatutnya aku ni, anak Abi Quhafah ni, untuk solat dengan solat menjadi imam bagi orang, sedangkan di hadapan aku ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dia. Itu punya cerita dia. Itu dia punya apa? Cerita dia. Okey, boleh? Baik, sekarang ni kita nak tengok apa faedah yang dapat kita kutip daripada hadis ini. Apa faedah yang dapat kita kutip daripada apa? Daripada hadis ini. Okey, yang pertama, yang ni dinukilkan daripada Fathul Bari, yang nukilkan kalam ulama kepada ibu-ibu mengetahui makna yang jelas dapat kita kutip daripada hadis ni. Kata Syekh, fa fil hadis minal fawaid, dalam hadis ini banyak sungguh faedah yang dapat kita boleh kutip. Apa dia? Yang pertama, memperdamaikan di antara manusia itu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Damaikan antara manusia. Wa jam'u kalimatil qabilah wa hasmi maddatil qati'ah. Kemudian yang kedua adalah mempersatukan kesatuan kabilah dan mencabut unsur-unsur pemisah. Itu dia. Itu nombor 2. Jadi kita kata yang pertama, perdamaikan itu dah baik dah.
Tambah lagi memperkuatkan balik hubungan antara kaum kabilah. Kabilah ni dulu satu family, keluarga lah dulu. Macam kita ni lah. Kan? Ada family, kita perdamaikan dan eratkan silaturahim antara keluarga kita dan kita buang unsur-unsur permusuhan. Itu yang Rasulullah SAW sangat anjurkan kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita dapat ambil? Watawajjuhun nas watawajjuhil imami binafsihi ila ba'di ra'iyatih. Tu dia. Apa tu? Yang ketiga adalah ni. Imam ni boleh tak? Imam tu apa maksud imam? Imam ni maknanya pemimpin, pemerintah. Oh, busy ni Ustaz. Taknya sat. Jas. Oh, Jas. Jas. Ya, Kak. Ya, Kak. Kita berdua je, Jas. Tak apa. Okeylah tu. Tak ada orang ramai. Patut tak? Tadi aku Okey. buat lutut aku sakit tadi. Jas tak boleh ngadu. Assalamualaikum Cik Leha. tu Siapa ada ni? tu. Leha. Adalah Asu ni. Oh, Ah, salah. Ingatkan kita berdua je. Ada. Hai Su. Macam Jasin sihat. Alhamdulillah Lutut sakit. Lutut sakit. Macam mana dah sekarang ni? Duduk dah ambil vaksin dah? Siapa? Dah. Dah ambil Macam vaksin dah. Jasin ni dengan dah. Macam Jasin dah. Cik Leha dah? Dah. Dah. Alhamdulillah. Lama dah sebulan dari ni. Alhamdulillah. Sudah. Baru first dose. Satu dose. Itulah sama Saya lah. Kita orang ambil first juga. AstraZeneca dia second dose kan lambat sikit kan dalam 2-3 bulan. Kalau yang Sinovac dengan Pfizer ni dia cepat sikit second dose dia yang lambat. Mungkin bulan dia ni lah dah kot akhir bulan minggu kot kan. patutnya. Kalau Kami Pfizer pun dia AstraZeneca 2-3 juga. Oh, sama lah juga kita geng. Ramai yang dengar dekat Facebook mungkin. Dia tak masuk Zoom. Mungkinlah. Tak ramai lah. Ya. Facebook Dia tak ni, ramai. dia Tak ramai. orang dengar nanti lah kot kan Facebook ada ulangan tu. 7 orang je. Oh, sambil-sambil. Saya kadang-kadang dengar nanti juga kalau tak sempat kan. Yelah. Ini dia orang busy kot. Betul. Tu hari Sorry. sorry. Masuk dah Ya Ustaz. Allah. Facebook Ada Kalau masa. sikit ni ada rimpa. Duk baiki rumah ni, tu duk buat tukang duk hantar barang. Okey, sat. Okay. Mana tadi? Imam Yang sebagai ketiga, pemimpin. Imam sebagai pemimpin tak silap tadi. Yang ketiga Ustaz. Mana? Ke mana? Yang ketiga. Yang ketiga. Okey. Imam. Kalau ni busy. Sorry sikit lah. Cik tu. Tak apa Ustaz. Okey je. Businessman macam tu. Allah Akbar. Ustaz beli rumah tu Okay. ke Ustaz? Amin. Tak beli rumah tu ke? Taklah rumah pusaka. Saya duk urus beki-beki. Kita nak pasang bata balik, pecah-pecah sikit. Rumah ni rumah atuk dulu. Oh, rumah tu. Atuk Ustaz, beki-beki. teruskan Ustaz. Last. Okey, mana tadi? Imam. Okey. Imam sebagai pemimpin. Ni okey baik. Okey, yang ketiga, pemimpin tu turun sendiri. Selesai masalah rakyat. Itu maksud dia. Tawajjuhun imam binafsi ila ba'di ra'iyati lizalik. Turun pemimpin sendiri untuk menyelesaikan masalah rakyat, mendamaikan pergaduhan antara rakyat. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat terpuji. Dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kena apa? Kena pemimpin-pemimpin sekarang. Ingat. YB, ketua kampung, menteri-menteri kena apa? Turun sendiri, duduk dengan masyarakat. Tak boleh duduk di kursi empuk saja. Boleh? Ni kita ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Boleh? Tu nombor apa? Nombor 3. Nombor 4. Wa fihi, ni nombor 4. Wa fihi jawazus salatil wahidah bi imamain
ahaduhuma ba'dal akhar. Oh, dalam hadis ini menunjukkan harus solat yang satu ada dua imam. Oh, tu dia. Ada apa? Dua imam. Kan tadi mula-mula siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar. Sayyidina Abu Kemudian Bakar. Sayyidina Abu Bakar patah balik ganti dengan siapa? Rasulullah Rasulullah. sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh faham? Okay, jadi kalau contohkan kita pun kan, nanti kalau orang tu imam batal ke, boleh ada orang main ganti? Tak ada Boleh, apa. boleh. Tak ada apa. Boleh? Okay, ini InsyaAllah. hadis yang ni poin yang keberapa? Yang keempat. Keempat. Poin yang kelima, fadlu Abi Bakr, ini yang kelima. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ala jami'us sahabah, ke atas sekalian para sahabat. Oh, itu dia. Ini kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Apa dia tu? Okay, kalau Sayyidina Abu Bakar ni tak mulia, hebat, paling hebat di kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim, takkanlah orang akan cari Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah tak ada. Faham tak? Maksud dia apa? Memang Sayyidina orang dah tahu dah ketinggian Sayyidina Abu Bakar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kerana itulah Sayyidina Abu Bakar dipilih menjadi pemimpin. Faham ya? Jadi kalau yang pok Syiah ni depa merapik. Kata Sayyidina Abu Bakar tak layak lah. Hampa tahu kah duduk dengan Rasulullah? Hampa tahu kah bagaimana Sayyidina Abu Bakar begitu rapat? Boleh? Sampai Sayyidina Ali sendiri pun begitu menyanjungi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Ali kata apa? Kalaulah ada orang, selagi mana ada orang yang membaca Al-Quran, maka tentu sekali pahalanya akan berkongsi dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu dia. Kerana dialah yang menghimpun Al-Quran dalam bentuk tulisan. Subhanallah. Boleh? Siapa boleh lawan? Tak ada siapa boleh lawan kelebihan dia tu. Boleh? Itu nombor apa? Itu nombor 5. Nombor 5. Nombor 6. Dekat sini. Yang ni dia cerita panjang lah. Ni saya terjemah tadi kan. Nombor 6. Harus untuk bertasbih dan bertahmid di dalam solat. Oh. Takkan tadi Sayyidina Abu Bakar sebut apa? Alhamdulillah. Bukan tu bercakap dalam solat Ustaz. Bukan batal. Kita kata tak batal. Bukan kita sebut subhanallah, tu bukan bercakap dalam solat Ustaz. Kita kata tak batal. Sebab apa? Solat ini dibenarkan padanya untuk kita baca Quran, untuk kita berdoa, untuk kita berzikir. Jadi 3 jenis percakapan ini kalau dilakukan dalam solat, maka solat itu tidak batal. Faham tak? Jika kita niat berzikir, niat berdoa, niat baca Quran, maka tidak batal. Ustaz, kalau kita berdoa pakai nama Asmaul Husna macam mana Ustaz? Ya, boleh, tak ada masalah. Boleh, Kalau berdoa boleh. Tak batal ya? Tak batal. Kita Masalahnya orang tanya saya ni, makcik orang tanya, Ustaz, saya ni tak tahu bahasa Arab, doa bahasa Melayu boleh tak? Kan ketika sujud tu kan? Ya Allah, bagilah saya Mercedes. Amboi, makcik Leha. Mercedes. Amboi. Ya Allah, bagilah saya isteri yang paling cantik. Amboi. Kan? Itu dia punya doa. Doa apa? Doa bahasa Melayu. Boleh tak Ustaz ketika sujud saya doa? Ulama khilaf dalam masalah ni. Tapi saya dengar daripada guru saya, Syekh Ahmad Makdi, dia kata boleh doa selagi mana dia itu doa, apa bahasa pun dibenarkan. Tapi eloknya kita keluar daripada khilaf, kita baca doa dalam bahasa Arab. Kita hafal kalau doa nak dapat apa, zaujah salihah, doa nak dapat zuriat, Rabbana hablana Rabbana hablana min azwajina Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa nak dapat apa punya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu semua dapat. Jangan duk risau. Semua. Ya. Cik Leha nak apa? Minta tu semua akan dapat. Nak minta apa dapat apa? Ilmu untuk kita dekati dengan Allah. Ya Rab,
Kau kecil Leha kata dapat menantu kan? Dapat menantu. Tak? Dah tak ada anak lagi Ustaz, semua dah ada kahwin. Dah kahwin dah? Okey, baik. Kita sambung sikit lagi. Tasbih. Faham tak? Okay, tapi kena sebut opocot. Opocot mangkau. Batal tak solat? Apa dia? Kalau dah solat. Batal lah Ustaz, opocot Batal kot. Sebab apa? Ustaz ni. Sebab apa? Itu macam bercakap kan Ustaz? Ada zikir pun bukan. Ustaz kalau bersin. Bersin. Alhamdulillah. Batal tak? Tak batal. Oh tak apalah, alhamdulillah okey. Opocot Saya tak zikir sengaja ke? kan? Opocot zikir. Boleh. Apa doa kah? Quran kah? Kan. Tak. Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Cik Leha yang buat. Bersin Ustaz. Ustaz sendawa. Bersin boleh lah. Sendawa selagi sendawa Alhamdulillah. selagi tidak keluar huruf maka tidak mengapa. Itu. Okey, Itu tak okey. apa. Tapi kalau berop Di bawah Ustaz. berop itu apa tu? Bahasa yang apa tu? Keluar huruf. Batal kot. Tu bawah. Bukan atas. Kalau apa? Bersin kalau bersin selagi tak keluar huruf tak apa. Macam tu kan. Tapi kalau Hashum itu apa dia tu Hashum. Tak boleh. Kalau Hashum itu keluar huruf batal. Tapi kadang-kadang kita tak perasan Ustaz. Tak perasan tak apa. Ni kalau betul-betul yakinlah saya ni keluar huruf dari Hashim. Boleh? Hashim waw mim. Tak boleh. Faham tak? Tu dia. Alif lam mim. Jangan duk buat apa? Jangan duk buat macam tu dah Cik Leha. Batal. Datin semua jangan buat. Boleh? Ada dating kat sini. Okey, baik. Kan apa? Puan ni kan dia nak jaga dia punya ni kan. Dia nak punya jaga dia. Mesti Hashim ada bunyi macam tu kan. Ketawa pun kadang-kadang kah ada bunyi kah. Ketawa pun mesti ada style kan. Itu batal. Dalam solat mana ada ketawa Ustaz? Solat betul tak boleh ketawa. Baik. Okay, ni nombor berapa? Nombor apa ni? Nombor 6. Nombor 6. Okay, masuk kepada nombor 7 kat sini. Nombor 7, jawazul iltifat lil hajat. Ustaz, tadi kan Sayyidina Abu Bakar dia berpaling kan? Ustaz, bukankah berpaling batal solat? Macam mana tu? Tapi orang cakap subhanallah kat belakang. Subhanallah. Okay, kita kata bergerak dalam solat yang membatalkan adalah gerak yang apa? Gerak yang besar. Maksudnya pergerakan kepala semua, pergerakan tangan, boleh? 3 kali kemudian berturut-turut. Tapi kalau gerak jari macam ni garu kan, tak batal, bukan pergerakan yang besar. Tapi gerak kepala, gerak besar tak? Gerak besar. Boleh? Gerak yang besar. Kemudian yang ketiga, kita sebut yang batal adalah 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali tapi tidak berturut-turut, contoh gerak, berhenti, betul gerak balik, gerak, itu tak batal. Tapi kalau gerak gini, itu batal lah tu. Boleh? Kalau hidung tergatal Ustaz macam mana? Hidung gatal. Kan? Kan? Garu. Tapi kalau Makcik Leha, yang ni apa ni? Makcik Leha ni? Yang tu menari tu. Yang tu batal. Boleh? Jangan buat macam tu lah. Cik Leha malu ke orang. Boleh? Baik. Tapi ni kalau ada tu imam ni dia macam Ustaz tadi gosok mata tu itu batal ni, gosok tu batal. Makcik Leha, ada orang ni ataupun datin Makcik Pakcik Said dah, Cik Said. Tak ada, Cik Azmi ada tu imam dia baca kan. Dia punya baca tu dia khusyuk sangat. Alhamdulillahi goyang-goyang kepala dia. alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau Ustaz. Maliki Ada kan, Ustaz? yaumiddin. Ustaz, Ha, batal tak? ada kan Ustaz? Adalah. Batal tak? Ha. Batal tak? Batal kot. Batal Sebab dia lah. banyak kali goyang. Gerak 3 kali berturut-turut gerakan yang besar. Lepas tu jadi jaga-jaga. Jangan Macam jadi. tu macam nak bergandut aja. Jadi jangan apa? Jangan apa ikut imam yang apa? Macam duk nak terbang sangat. Nah, lucu. Tak, kita perempuan di belakang tak halal sebab ada tutup kan yang lelaki tu. Lelaki je lah jam habis. Aduh boleh. Okey, baik. Kemudian seterusnya kita kata wa anna mukhatabatal musalli bil isyarah awla min mukhatabatihi bil ibarah. Okey. Yang ke-8 adalah ketika kita solat, kalau kita nak tunjuk sesuatu, afdal dengan jangan cakap adalah kita tunjuk dengan apa? Isyarat. Tunjuk tangan macam tu. Tak batal. Tapi kalau cakap pi kat sana tu, batal. Pi kat sana, pi kat sana. Diam. Baik. Kan tadi Nabi SAW tunjuk itu kan? Nabi tunjuk itu. Suruh stop. Supaya kekal. Tapi kalau apa kalau cakap tunggu. Beri. Habislah. Tak ada apa lah gitu. Boleh? Ada orang solat kan? Ada apa? Ada orang solat. Ni cerita-cerita ni lah. Apa Tok Guru duk cerita. Ada 3 orang muda ni. Jadi apa? Imam. Waktu tu ada apa? 3 orang pergi masjid. Waktu tu tak tahu siapa lah itu imam ni. Hang lah. Orang yang si ni. Hang lah. Okey tak apalah. Saya lah pergi, dia kata. Saya lah itu imam, tak apa. Okey, waktu tu main maghrib. Boleh? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu imam atas belakang. Okey tak? Dia cakap tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Betul kan? Okey tak? Okey. Sah tak Maya? Sah tak? Tak. Aduh. Tak sah lah Ustaz. Tak sah lah. Makcik Leha kata sah pula. Mana ada? Buat kerja. Ada kat kampung saya Ustaz. Ada ni benar-benar berlaku Ustaz. Yeah. Anak dia balik sekolah, mak dia semayang. Anak dia cakap nak makan lah tu. Dia cakap bawa tudung saji tak ada makan. Batal tak boleh. Boleh? Saja itu contoh saja gua. Okey, baik. Habis kat situ. Okey. Kemudian yang terakhir ni adalah Yang ke-8 tadi apa Ustaz? Ya. Yang ke-8 tadi. Yang ke-8 tadi Kenapa nak adalah cakap sesuatu tunjuk dengan tangan? tunjuk jangan bercakap. Faham jangan apa? Jangan bercakap. Cara tunjuk dia macam mana Ustaz? Ya. Cara tunjuk dia tu macam mana? Ikutlah tunjuk. Kalau contoh tanya Tangan kita. anak kita kan. Mak nak makan. Kita tunjuk. Kalau adabnya sebenarnya macam mana Ustaz? Cara sebenar Adab-adabnya sebenarnya yang paling elok. dia ikut keadaan. Datin dia ikut keadaan. Keadaan dia tak ada yang khusus lah. Tak ada yang Tapi dalam telekon macam mana nak tunjuk Ustaz? Lama telekon tak apalah. Selak telekon tu yang tu. Oh boleh. Alah jangan selak sampai sini. Tak boleh lah selak sampai sini. Cik dia. Selak sini. Okay. Boleh ya? Okay, habis. Seterusnya bab yang baru, babu fadli dha'fatil Ustaz, muslim. Ustaz, yang ke-9 apa? 9. Tak ada habis dah. Ada cerita. Oh, okey. Yang panjang ni semua dia Empat dan panggil lima, Ustaz. cerita-cerita panjang je, ya?
4 dan 5 apa saya tertinggal tadi? 4 dan 5. Harus ada imam. Ni okey, 4 yang harus ada nombor 4, imam. nombor 4 boleh ada untuk imam. solat yang satu 2 imam. Oh, Yang berbeza tukar-tukar. Solat 2 imam. Solat 2 imam yang bertukar-tukar. Nombor 5 berarti kelebihan Saidina Saidina Abu Bakar. Abu Bakar. Boleh? Okey, saya terpaksa berhenti kat sini. Ni ada dah lori yang tak barang dah sampai. Saya kena buka pakai umum. Jadi saya minta izin, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Hadapan insya-Allah. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Sama insya-Allah jumpa